Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, kita live dalam 3, 2, 1. Rashid. Ya, like this. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, selamat malam, selamat beristirahat kepada rakan-rakan yang menonton kita. Terima kasih lagi kepada yang bersama kita malam ini. Seperti biasa, kalau boleh tengok live saya dekat page saya Iswar Dimoni. Kita sekarang berada di Melaka. Okey, mohon komen rakan-rakan yang ada di Facebook kalau suara jelas ke? Suara okey ke? Rakan-rakan di Facebook, suara okey ke? Salam perjuangan Khairul Najmi, Taman Medan, terima kasih. Juga rakan-rakan yang lain, Carol Z, Ahmad Fauzi, salam reformasi, Nur Asma. Okey, Razali, salam dari Kelang, terima kasih. Suara okey kan Iqbal? Johannes Andar, Henggen Wong, Yong, terima kasih. Zulkifli Abdullah dari Kuching, terima kasih. Lawan tetap lawan from Puchong, Saudara Raj Rama. Terbaik Muhammad Mon, Wan Hadilah. Mohon jelas suara. Okey, terima kasih. Komen suara sikit sebab kita takut suara tak berapa dah. Jarak pakai mask, tak boleh pakai mask. Jarak kena tapi tak boleh pakai mask, nanti tak dengar. Kan? Okey. Kena jaga sikit tapi tak boleh pakai mask. Jarak ni nanti dia ni. Dia ni. Siapa nak bercakap boleh buka mask lah. Yang ni kena pakai mask. Okey, terima kasih kepada yang menonton pada kita malam ini, insya-Allah. Saya Iswar Dimoni, anda punya host pada malam ini, dan bukan host juga. Kita pun akan turut berbicara berkenaan dengan live kita pada malam ini, insya-Allah. Dan seperti mana yang kita ketahui, saya sekarang ini berada di Melaka, bandar bersejarah, di mana ini adalah lawatan saya buat kali yang ke berapa entah saya boleh tak ingat. Kerana kali ketiga bersama dengan pimpinan-pimpinan kita pada hari ini, dan kita akan bersemuka, kita akan berbicara, kita akan mendedahkan kisah-kisah lama dan baru. Kita akan mengungkai sejarah yang tak apa-apa nak bukan sejarah Melaka, tapi sejarah yang berlaku beberapa ketika yang dahulu, dan kita cuba untuk nak mengungkaikan apa yang terbuku di dalam nanti kita punya panel-panel ini terutama. Hari itu saya interview Dato' Alim seorang dengan saudara Prasan AMK Melaka. So hari ini kita bertuah bersama dengan saya kenalkan Dato' Alim selaku pengurusi MPN Negeri Melaka, juga bersama dengan Prof Dr. YB Prof Dr. Rosnah, Prof YB Prof Rosnah selaku ahli parlimen Tangga Batu. Yes, ahli parlimen Tangga Batu. Saya juga bersama dengan saudara Rashid, pengurusi tetap AMK Pusat, merangkap AMK Setiausaha AMK Melaka, Negeri Melaka. Jadi saya nampak YB Gutek ada? Dah balik ke? Oh, dia dah. Okey, tadi saya nampak YB Gutek YB bagi Adun Kelebang. Terima kasih kerana datang tadi. Kita dah bermula awal tapi live ni kita lewatkan sedikit kerana nak menepati masa saya pada sini 10 lah. Sekarang berapa? 10. InsyaAllah pada malam ini kita akan membawa 3 atau 4 topik utama. Yang pertama berkenaan dengan pengkhianatan secara umum, iaitu apa kesan-kesan pengkhianatan itu. Kita tahu sejarah, saya akan ungkapkan sejarah dia, dan juga kesan dia kepada kita di Melaka ni secara underground. Kadang-kadang ada orang kata saya ni live, saya bercakap, tapi sebenarnya seolah-olah saya tak bercakap realiti sebab saya tak ada merasa pun Sarawak tak menang kan. Jadi mana you tahu pengkhianatan ni mengosak negara atau tidak? Macam okey ni negara kita ni. So kita akan tengok daripada ahli parlimen sendiri akan menceritakan pengalaman beliau, dan juga mungkin pengurusi MPN ceritakan pengalaman beliau. Itu yang pertama, pengkhianatan. Kedua, kita akan berbicara persoalan tentang kita lebih kepada fitnah yang terbaru baru-baru ini, hari ini, fresh from the oven orang kata kan, berkenaan dengan kes salah laku seksual sekali lagi. Kata kadang-kadang kita dah muak dah dengan benda-benda macam ni. Dia tak boleh nak sabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kes-kes
korupsi dan sebagainya. So dia cari kes yang tak boleh kita nak buktikan. Tapi nak buktikan tu tak boleh, dan dia pun nak buktikan tak boleh, tetapi orang rasa macam jijik. Itulah dia. Tu je cara dia. Kemudian kita akan berbicara persoalan yang terakhir sekali, persoalan debat pada malam tadi. Debat pada malam tadi, apa komen-komen pihak-pihak panel berkenaan dengan perkara tersebut. So 3 perkara utama yang kita akan bincangkan mengenai perkara ini. Tetapi tuan-tuan dan puan kena tahu juga, Melaka ni agak unik sebab kita bertukar daripada Kerajaan Pakatan Harapan kepada Kerajaan Pengkhianat Nasional ke apa nama kerajaan tu, lupa dah. Pengkhianat Nasional kan? Apa nama, saya tak ingat lah nama. Yang tak ada, yang tak sah pun sebenarnya, tak daftar pun lagi. Jadi kita pun tak tahu nama dia. Dan hari ni saya dengar Bersatu dah officially minta untuk menyertai Mufakat Nasional ke? Biarlah. Kita akan cerita benda tu. Okey. Jadi without further ado, saya rasanya saya nak bertanya dahulu lah. Saya ceritakan dulu. Seperti yang kita ketahui sejarahnya, bahawa pengkhianatan ini dia bisul tu dah lama. Bisul tu dah lama. Tetapi meletupnya apabila berlaku kongres di Melaka pada tahun 2019. Kongres Parti Keadilan Rakyat pada tahun 2019, di mana di antara yang kecoh besar berlaku adalah saudara di sebelah kiri saya. Saudara Rashid ni adalah pengurusi tetap AMK yang dilantik, sehingga kan pengurusi yang lama itu terpaksa ditarik keluar. Kemudian saya cerita juga bahawa meletupnya bisul itu disebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden parti kita, mengucapkan perkataan sikitul. Dia macam bunyi-bunyi sikatel. So itu sikitul tu jadi orang kata apa? Jadi perkataan yang allergic pada masa itu. Jadi dia terasa, maka berlakulah pertemuan yang kita ketahui, dan benda itu dijadikan punca. Katanya konon sebab itulah dia keluar daripada parti dan juga mengkhianati kerajaan, mengkhianati Parti Keadilan dan juga Pakatan Harapan. Walhal sebenarnya itu hanyalah satu alasan. Dia umpama cerita P. Ramlee lah. Dia nak pukul isteri dia, alasan masak tak letak sambal belacan. Tak logik. Alasan tu tak logik. Jadi sebenarnya benda tu, mungkin saya nak cerita mula daripada ketua AMK Negeri Melaka dahulu. Saudara Rashid juga pengurusi tetap. Mungkin boleh ceritakan sedikit apa yang berlaku pada hari tersebut, kejadian tersebut. Silakan. Okey, terima kasih kepada saudara Ismail, kepada panelis, Profesor Madia Ismail Alwai, kepada Datuk Halim Makcik, kepada seluruh staf pimpinan yang hadir pada malam ini. Jadi berhubung dengan story pada 6 Disember 2019 di MITC, sewaktu pelantikan pengurusi tetap, perkara ini sebenarnya tidak dijangkakanlah akan berlaku kekecohan begitu. Sebab AMK Nasional sendiri seminggu ataupun 2 minggu sebelum kongres tersebut telah memaklumkan melalui kenyataan media bahawa akan berlaku pertukaran, kerana lantikan pengurusi tetap yang sebelum ini, iaitu saudara Mizan, adalah tidak sah kerana mengikut peraturan AMK hanyalah sehingga umur 35 tahun. AMK hanyalah sehingga umur 35 tahun. Dan masa dia dilantik, umurnya lebih daripada 35 lah. Dan disebabkan itu, AMK Nasional yang sebelum ini mencabar kedudukan dia dan juga membatalkan pelantikan dia sebagai pengurusi tetap untuk menggantikan dengan pengurusi tetap yang lain. Itu yang berlaku pada hari tersebut lah. Dan pada hari tersebut jika dilihat pada kronologi waktu, maksudnya kita dah bagi tentatif program, maknanya untuk mesyuarat untuk kongres itu bermula pada seawal jam 8 pagi. Akan tetapi kita melihat saudara Mizan pada ketika itu datang, kekecohan bermula pada jam 9.30 pagi lebih kurang. Jadi benda ni adalah lambat daripada masa awal. Sekiranya dia datang untuk niat yang baik, mungkin dia perlu datang pada awal lah. Sebab kita ni majlis bermula pada pukul 8, tapi dia datang pada jam lebih kurang 9.30 pagi. And then dia, sebab itu kita seolah-olah untuk menimbulkan kekacauan. So that's why kita panggil itu adalah satu cubaan untuk sabotaj kongres MK pada tahun lepas lah. Okay. So kita nampak bahawa itu adalah seolah cubaan untuk mengganggu. Dan kalau kita tengok pada malam itu pun sebenarnya Azmin sepatutnya tak merasmikan kongres. Sebab apa? Dia tak pernah datang meeting.
Meeting tak pernah datang, jadi apa kita nak panggil merasmikan kongres kita? Ya, betul. Seolah-olah kita membenarkan orang tak berdisiplin, merasmikan. Dia jadi satu contoh tidak baik sebagai dalam bentuk pimpinan. Namun begitu, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi juga laluan kerana tak nak berlaku kekecohan. Panggil juga datang malam. Saya ingat naik baca kan. Datang juga rasmikan. Tapi akhirnya esok dia jadi kekecohan. Itu dia rasa sendiri lah. Okey, menyebut tentang pengkhianatan ini Doktor Prof. Jadi saya nak tanya satu perkara. Berkenaan dengan ada orang kata bahawa tak ada apa pun berlaku, kita tunggu kerajaan je. Tapi daripada segi rakyat tak ada apa perubahan. So, sebagai seorang ahli parlimen yang daripada kerajaan sekarang yang bertukar kepada blok perpaduan, apakah antara isu besar yang menjadi orang kata kesan akibat daripada pengkhianatan yang berlaku pada syaratan itu kepada rakyat, terutama di kawasan Prof sendiri? Terima kasih Saudara Iswadi. Selamat datang ke Melaka, Datuk Adin dan juga Cik Rashid dan para hadirin sekalian. Jadi kita ni, saya hari tu ada buat satu bila saya berbahas tentang perkara ini di parlimen, saya ada buat 2 pantun, tapi saya ingat satu pantun tu, horse trading nama permainan. Pengurusi GLC kami ditawarkan. Kita istiqamah dalam perjuangan. Mandat rakyat kita pertahan. Jadi tuan-tuan, pengkhianatan ini memang benda yang sangat mengejutkan. Tak pernah berlaku lah dalam sejarah. Jadi apabila pengkhianatan berlaku, macam kita masa ni baru kenal. Macam saya first time, kali pertama menjadi YB, kita baru belajar macam mana nak buat perkara ni, macam mana nak jadi YB yang berkesan. Jadi kita pun dah mula dengan MPKK, kita gerak bawah apa semua dengan dengan negeri lagi, dengan apa semua. Tiba-tiba kita terkejut. Saya baru semasa tu lepas 22 bulan, baru saja lepas khusus MPKK yang kali kedua. Sebab MPKK ini adalah dilantik oleh siapa? Peringkat negeri sebenarnya. Tetapi bagaimana ahli parlimen hendak bekerjasama dengan MPKK, maka saya buatkan khusus-khusus untuk supaya kita dapat dirapatkan. Tetapi habis saja khusus, kita terus kena pergi, ada ura-ura dah perkara ni berlaku. Jadi kami terus dipanggil berkumpul di Kuala Lumpur. Jadi tiba-tiba 24 hari bulan kita kehilangan kuasa. Jadi apakah makna pengkhianatan ini? Tiba-tiba orang lain menjadi Perdana Menteri, kita yang menang, orang lain yang perintah. Banyak di debate ataupun dibahaskan di parlimen. Kata pihak belah sana, pihak PM, pihak UMNO, dia kata bukan kami yang khianat. Engkau orang yang lepas benda ni. Perdana Menteri engkau orang yang lepaskan jawatan ni. Tetapi kalau tidak ada unsur-unsur pengkhianat yang memakan benda ni, contohnya grup yang paling menyedihkan adalah daripada Parti Keadilan sendiri, selama 12 orang, wontoh kita. Tiba-tiba yang bersatu ni pun join sekali dengan PN, maka kita pun hancur. Kita pada masa itu kita masih lagi melawan, bertahan, berhari-hari duduk di ST, untuk mempertahankan mandat rakyat. Apa dia sebenarnya kepentingan apabila kita menjadi kerajaan? Kalau sebagai ahli parlimen, sebenarnya ahli parlimen ke Dewan Undangan Negeri ke, tugas utama mereka ialah membuat undang-undang. Tetapi kita banyak turun kawasan. Realiti di Malaysia ni kita kena turun. Orang meninggal ke, orang kenduri ke, orang kahwin ke, jamuan raya ke, kalau tak pergi, YB ni sombong. Padahal kita punya tugas utama ialah membaca dengan banyak, membuat kajian-kajian untuk kita bahaskan, membuat undang-undang yang baik untuk rakyat. Jadi dan kita pun diberikan peruntukan kawasan. Semasa BN memerintah dahulu, sebelum 2018, masa 2018 tu, sebelum tu, mereka mendapat 6 campur 1 juta untuk kawasan 1 tahun.
Tapi apabila kami menang hari itu, kami mula-mula diberikan 500,000 dan bulan 10 tahun 2018 dibagi lagi 500,000 sejuta untuk ya, apa-apa projek ya, projek-projek kecil dan apa-apa kesusahan, kecemasan kepada rakyat untuk NGO semuanya. Jadi apabila tahun seterusnya 2019 kami diberikan 3.5 juta. 2 juta adalah projek besar rakyat, 1.5 itu adalah untuk yang ni lah, untuk program, untuk apa benda semua yang program-program banyak ya. Lepas tu untuk betulkan inilah ini macam-macam benda lah. Jadi apakah kesannya, apa pengkhianatan ini? Yang pertamanya apabila khianat, peruntukan saya contoh 3.5 juta itu ya, kita dah dapat 500,000 sudah dimasukkan akaun hari itu. Tapi kita banyak. Masa tu dah ada dalam bulan 2 saja permohonan dah ada 200 lebih. Ya, dan saya pun memberikan MPKK, satu MPKK saya ada 54 MPKK, saya bagi 2,000 seorang. Itu pun dah 100,000 lebih. Dan banyak dengan sekolah, dengan surau, dengan apa, ya. Jadi apabila kita jadi pembangkang, peruntukan itu sudah terhenti. Jadi ianya diambil oleh pihak yang satu lagi. Dan sampai sekarang hari itu saya mau menyoal di parlimen, siapakah yang mendapat, penyelaras parlimen yang mendapat peruntukan itu, supaya rakyat tahu bahawa apabila ada apa-apa yang mereka perlukan, pergi cari ini penyelaras. Tetapi ini dia tidak beritahu. Kita tak tahu penyelaras itu. Tak tahu dan tidak diumumkan. Kalau don-don tu kita dah tahulah. Contohnya yang Sungai Udang memang Datuk Idris Harun lah, sebab dia memang YB kat situ hari tu. Di Pantai Kondo Datuk Azman. Tetapi di Kelebang yang ambil penuntukan YB Gultek katanya adalah Datuk Ali, ya, Ketua Bahagian UMNO, dan di Payung Rumput memang Datuk Rafiq lah, ya. Tetapi yang parlimen ini saya tak tahu siapa dapat. Sehingga kan apabila NGO ni meminta duit masih kepada kita, bila kita kata ada, oh ini YB ni sorok duit. Jadi masalahnya, okey, saya pun pelik. Saya tahun lepas saya telah meluluskan 63 rumah yang rosak, rumah yang roboh. Banyak kali saya debate di parlimen, ya. Sebab orang-orang kadang-kadang orang tua duduk dalam keadaan bocor rumah, kita buatlah. Tapi mungkinlah bukan semua yang genuine punya case, ya. Tetapi generally ini laporan-laporan ini adalah diberikan oleh MPKK kita yang bergerak di bawah, ya. Jadi 36 itu kelulusan tu tak lulus. Katanya 15 kerana tak ada ikasih. Yang 21 lagi ada ikasih tapi tak tegar. Saya pun pelik, apa pula lagi yang tegar? Adakah rumah yang bocor-bocor benda dia runtuh baru maknanya tegar? Jadi kita pun, saya banyak kali fight benda ni tapi tak lulus. Jadi kesannya orang akan kata kita menipu, padahal kita dah luluskan. Tapi dia subjek kepada ICU lah, pemeriksaan semua. Tapi yang saya pelik sekarang, projek-projek yang tidak lulus ini rupanya sekarang sudah berjalan. Saya pelik macam mana pula, boleh pula hari itu, tak boleh ni boleh pula, kan? Mungkin saya tak tahu, mungkin kenapa jadi macam tu, ya. Jadi hari itu mungkinlah masa bulan awal bulan 2 macam kita ada khusus, ada Datuk SUK bagi tahu bahawa dia akan masukkan dalam fokus group. Tak apalah. Walaupun perkara itu kita yang usahakan awalnya, orang lain yang mendapat kredit, tetapi asalkan untuk rakyat, kita tak apa, ya, tapi jalankan. Begitu juga hari itu apabila dikatakan MP akan diberikan 1,000 bakul makanan. Satu bakul pun tak jumpa. Tak ada, satu pun tak ada. Ini topik ada ke orang kampung dapat, saya pun tak tahu. Sebab sepatutnya kita dapat untuk diberikan. Apabila perkara ini disoal di parlimen, menteri yang bercakap, kita parlimen bukan bermakna kepada YB parlimen. Kalau begitu tak payahlah kita bertanding parlimen, ya. Apa maksud kewujudan parlimen itu? Kerana ada YB parlimen. Jadi kepada siapa? Bagi tahu supaya ini terus. Dan banyak yang mengadu hanya diberi kepada certain golongan saja. Yang banyak ni yang kita pun terpaksa cari untuk bagi. Setakat itu dulu. Itu kesan pengkhianatan. Jadi kesan pengkhianatan itu besar sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Kalau kita tengok bukan setakat dekat kawasan Tangga Batu sahaja. Kalau kita tengok
lebih 90 ahli parlimen di seluruh Malaysia yang melibatkan Pakatan Harapan dan juga Warisan serta geng-geng Mahathir ni sekarang Pejuang apa nama dia kan. Mereka juga terlibat sama apabila peruntukan itu ditarik, dan itu memberi kesannya rakyat tak tahu kan. YB ni bertukar ke, bukan maksudnya peruntukan itu dapat tak dapat. Yang kesannya adalah di mana dia dah diluluskan, bagi rakyat dah lulus patutnya boleh dapat. Takkan YB lulus boleh tolak. YB tadi sebut ICU ni bukan ICU hospital tu. Itu Implementation and Coordination Unit. Maksudnya bila YB luluskan, kena pergi ke ICU. ICU ni akan tentukan pergi on the ground. Betul ke orang ni miskin? Betul ke orang ni jambatan dia roboh? Betul ke jalan ni tak elok? Dia buat nada report, hantar pula ke pusat pergi ke pejabat daerah dan seluruhnya. Dia ada proses dia. Dan akhirnya dia jadi menyusahkan. Sepatutnya YB dah go on the ground, YB faham lah. YB lah yang lebih tahu. Tapi dia jadi menyusahkan. Akhirnya bila tak lulus, yang kena maiki YB, kita lah. Tapi bila sampai ke pengkhianat nasional ni pula, senang-senang boleh lulus macam tu. Kita pun boleh. Sebab tu kadang-kadang kita kata, kenapa apa yang berlaku berkemungkinan. Kita tak duduk, tapi seolah-olah macam ada foul play. Kalau kita main bola atau dia main benteng kita, tapi referee tak nampak. Okey, habis kita cerita pengkhianatan, saya nak cerita tanya dengan Dato' Halim Pak. Berkenaan dengan ada satu parti baru nama Pejuang. Pejuang ke Pujawang tu saya pun tak pasti. Tapi Pejuang sekarang ni ditubuhkan oleh Tun Mahathir dengan 5 orang lagi. Saya sadik, saya tak nampak dalam senarai tersebut. Tapi menurut bacaan-bacaan propaganda ni seolah macam bersatu dan lumpuh dah di seluruh Malaysia. Semua duk keluar Langkawi, keluar Selangor, keluar dan sebagainya. Jadi soalan saya di Melaka ni, setahu Dato' Halim lah, mungkin Dato' Halim ni bukan orang bersatu. Sebab bagi saya, setahu saya ada bersatu ada 2 2 saja. So bagaimana kedudukan dari peringkat pimpinan bersatu itu secara umum? Saya tak boleh tanya bersatu, tanya Dato' Halim lah. Dan juga adakah Pejuang ini boleh menjadi penentu di Melaka nanti kalau sekiranya berlaku PRU? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudara Iswadi. Ini adalah kali kedua saya ber-live dengan Saudara Iswadi lah. Yang pertama bulan lepas. Jadi saya terus pada soalan yang ditujukan kepada saya tu mengenai parti baru ni, Pejuang. Pada saya sebenarnya parti ni ditubuhkan adalah untuk melumpuhkan bersatu. Ini tujuan pertama lah yang saya nampak. Sebab apa sekarang ni Tun M dengan Mahyudin ni memang dia dah kira bertelakah maksimal dah. Sebab Tun Mahathir mengatakan Mahyudin ni adalah pencetus pada pengkhianatan. Jadi di khusus di Melaka, bersatu di Melaka ni cuma 2 orang saja, iaitu Teluk Mas dan Payung Rumput. Apa yang saya tengok sekarang ni, macam Teluk Mas ni, Wabi Noor Effendi ni dia adalah baru dalam politik. Dulu dia adalah pensyarah di MMU. Rafiq ni memang daripada UMNO betul lah. Itu Esko Pemuda UMNO. Jadi dari segi asas dia, memang Rafiq ni memang dia darah UMNO. Jadi sekarang mula-mula pujaan dia Tun. Sekarang bila Tun dah tak ada kerajaan, dia pergi kepada Mahyudin. Pada saya, kalau bertukarlah kerajaan ni, dia akan pusing balik ke Tun. Ni tu kalau kita tengok cerita Piramli, ada sedih kata cerita tu penyamun dah jumpa dengan penyangga. Jadi inilah dia sebenarnya. Sebab cerita Piramli ni dia akan kita dah tempuh sekarang. Tengok sekarang bila kita tengok Mahyudin nampak kelumpuhan bersatu tu, ramai yang dah keluar. Pada semalam saya tengok di Kupang Pasu tu dah keluar parti 2,000 lebih di Kupang Pasu. Dan di Paguh sendiri atau Umbi memang totally menyokong Tun. Di Paguh tempat Mahyudin. Tu Umbi dia. Dia buat cara live semalam saya tengok. Dia anggaran dia lebih kurang dalam 2,000 orang. Ni semua Umbi, pengurusi tetap semua dah buat istiak keluar parti.
Mungkin dia kata dalam masa dekat dia akan pergi ke pejuang lah. Itu yang Saudara Iswadi cakap, puja wang ke pejuang kita tak tahu. Mana satu yang betul. Jadi di Melaka ni pada saya sebenarnya pengkhianatan tu berlaku bila Mahyudin bawa keluar bersatu pada PH. Ada pula dua orang lagi daripada Dun Bekalan Batu dengan Rumbia, seorang daripada DAP, seorang daripada Keadilan. Dia sama-sama pula mengikut yang bersatu ni. Jadi runtuh kerajaan Melaka. Tapi pada saya sebenarnya ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Sebab kita tahu siapa yang betul-betul nak membantu rakyat, dan yang 4 orang ni kita tengok dia ada lebih pada jawatan dan kuasa. Apa yang saya dipahamkan, yang melompat ni sebenarnya hari-hari kalau dia jumpa Ketua Menteri dulu, cerita dia projek dan jawatan. Jadi sebenarnya kita di peringkat Melaka ni tak perlulah gusar dan gulana dengan keadaan yang berlaku ni. Sebab empat orang ni yang dah pergi ni sebenarnya dah kita di pihak PH ni kita dah rasa syukur sebab liability kita dah tak ada dah. Sebab kalau kita tengok Dewan Undangan Negeri yang seorang Dun Bekalan Batu tu, dia mulut dia tak lengkap dia perkataan babi. Jadi nak tak kita wakil rakyat yang macam ni bila kita merintah? Sebab tak ada satu image menunjukkan dia seorang wakil rakyat yang berpower untuk kerajaan, untuk lebih ke depan segi-segi membantu rakyat, dan juga perkara-perkara yang macam Bu Roslan sebutkan tadi. Sebenarnya halangan tu banyak. Tu sebab saya sebut bila nak buat baik ni halangan dia cukup banyak. Jadi kita perlulah, kalau kita mesti kata sabar tahap dewa. Kita janganlah kata kita terlalu emosi dalam kita berdepan dengan masalah yang mendatang ni. Tapi kita kena kuatkan kita punya semangat dan azam untuk PH ni lebih ke depan untuk setakat ni. Terima kasih kepada Dato' Alim. Tadi itu dah go one round tadi, kita dah nampak daripada sejarah pengkhianatan itu sewaktu Kongres Keadilan di Melaka tempoh hari pada hujung tahun 2019, bagaimana Sikitul dan juga geng-geng dia telah membuat onar, dan juga AFK, Afif pun dah keluar parti, Kilman pun dah keluar dan sebagainya. Dia membawa pelbagai implikasi dan juga pergaduhan sehingga pada masa itu. Orang kata keadilan di parti ganas. Kita ganas apabila berdepan dengan pengkhianatan dan juga orang kata ketidakadilan. Itu sebenarnya. Dan juga Prof tadi telah menyebut berkenaan dengan kesan akibat seorang ahli parlimen kehilangan, apa orang kata, kehilangan peruntukan, dan kesan akibat itu membawa kepada kita punya rakyat kita on the ground tu. Itu yang paling utama sebenarnya. Jadi ramai rakyat apa, dan harap selepas ini kita faham bahawa perkara ini itu yang berlaku, insyaAllah. Jadi saya touch lagi sedikit kepada saudara cik kita berkenaan dengan berita. Hari kita pergi topik sebelumnya, berita-berita fitnah dan juga cabaran kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ramai semalam tadi menyebut berkenaan dengan saya membuat komentar semalam berkenaan dengan kes yang dibawa oleh seorang hakim, seorang peguam yang nak mencabar kewibawaan pengampunan diraja, pengampunan penuh terhadap Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dan saya mempersoalkan daripada segi apa dipanggil local standby. Local standby maksudnya seseorang dia tidak mempunyai kes untuk nak bawa kes itu menentang Dato' Seri Anwar Ibrahim. Sepatutnya yang boleh bawa benda ini adalah sama ada sultan yang ada sekarang, agung yang ada sekarang, ataupun kerajaan. Tapi takkan kerajaan nak lawan diri dia sendiri, tak boleh lah. Jadi tak logik benda itu. Dan yang saya terkilan, yang membawa kes ini, lawyer yang membawa kes ini, saudara Hanif ni adalah dikenali lawyer Mahathir, dan juga lawyer yang kepada Yusof Router itu, kes Yusof Router. Kita mempersoalkan, kadang-kadang saya mempersoalkan Amanah juga, kenapa selalu panggil dia kalau dalam Jom channel tu kan. Okey, datang buat timbul hari ni kes seorang nama Raja Goyang ke apa ke, apa nama? Aidil Azim. Saya pun nak ingat. Kalau saya tak suka orang tu, saya tak ingat nama dia. Tak tahu kenapa. Dia membawa cerita konon-kononnya berlaku jenayah seksual terhadap beliau pada tahun 2013.
Kenapa tak buat tahun 1937 sekali? Kan? Bawa semua cerita. Jadi kenapa seksual ini digunakan? Dia sebab itu saya kata tadi, nak rasuah kita boleh buktikan. Kalau dia rasuah, Anwar rasuah, kita bawa lah. Dia tak ada. Dia tak boleh nak buktikan rasuah tu. Corruption, tak ada. Kalau Anwar ada saham, bawa, tak ada. Dia nak buktikan tak boleh. So the only thing yang dia boleh buktikan, yang orang Melayu kita tak suka, orang Islam kita tak suka jenayah seksual. Lagi teruk jenayah seksual melibatkan di antara sama jenis. Tapi yang video kabur tu tak ada masalah pula. Boleh jadi menteri juga lagi. Menteri MITI merangkap menteri ekonomi, kabur. Yang itu tak ada masalah. Nak tengok video kan? Tak payah. Nanti di-charge pula saya menyebarkan video lucah kan. Tapi poinnya adalah di situ. Saya nak bawa kepada on the ground punya isu sekarang. Nampak serangan demi serangan mula diwujudkan kepada kita. Pendapat saudara lah Why do you think this is happening now? Kenapa? Seolah apa? Ada indikasi. Pada saya lah, pandangan saya, apabila di Malaysia ni senang je. Sebenarnya kita nak baca senario politik di Malaysia ni sebenarnya agak mudah. Apabila kita tengok pemimpin pembangkang dikaitkan dengan tumahan, dengan fitnah, dengan kes seksual, dengan kes perkauman, dengan kes agama, ini menunjukkan petanda pilihan gaya umum akan dekat, akan tiba. Itu dia punya hint yang paling penting sekali. Sebab kalau tak ada permainan ni, kita takkan ada pilihan lain. Sebagai contohlah, kita lihat pada sebelum PRU 14. Sebelum PRU 14 dimainkan isu sentimen kaum. Balik-balik cerita soal komunis, balik-balik cerita soal DAP. Kata DAP, asal DAP je komunis, asal Cina je komunis. Kan? Jadi lepas kita dah menang, kita Pakatan Harapan dah menang memerintah negara pun masih lagi dimainkan isu tu. RUU 355 bila nak buat DAP menguasai Pakatan Harapan, DAP mengontrol negara, Malaysia akan jadi negara sekular, akan jadi negara liberal. Bermacam-macam fitnah. Kita akan makin pertumbuhan, dia kata pertumbuhan kedai-kedai judi umpama cendawan tumbuh selepas hujan dan sebagainya lah. Fitnah-fitnah yang dihambarkan kepada Pakatan Harapan. Tapi bila mereka telah berjaya melakukan satu pengkhianatan, kita lihat isu-isu ini semakin senyap. Tiada lagi di media sosial menceritakan tentang RUU 355, tiada lagi di media sosial menceritakan tentang komunis, tiada lagi di media sosial menceritakan tentang kedai-kedai judi. Seolah-olah dah settle semua. Seolah-olah dah selesai semua. Jadi sekiranya kita berfikiran secara waras, saya mengajak tuan-tuan semua, kita berfikir secara waras. Adakah kita yang menjadi punca segala masalah ini, ataupun masalah-masalah ini hanyalah sentimen politik untuk meraih undi yang dilakukan oleh pihak pengkhianat? Pada saya, sentimen-sentimen ini dimainkan tidak lebih sebagai satu pancingan undi untuk mendapat kepercayaan rakyat daripada pihak-pihak pengkhianat. Maka sebab tu saya kata, saya sebagai anak muda, saya rasa keseluruhan anak muda, lebih-lebih lagi Angkatan Muda Keadilan, kita menolak politik-politik kotor seperti ini. Kita menolak di dalam keadilan, kita menolak politik perkauman, kita menolak politik keagamaan, kita menolak politik-politik songsang, politik-politik seksual, politik-politik fitnah, ni semua kita tolak. Kita berada di dalam keadilan, kita menjurus kepada satu arah untuk memartabatkan kehidupan rakyat. Apa guna kita jadi pemimpin kalau kita tak mampu memberikan keadilan kepada semua rakyat? Itu saja apa yang saya nak komenkan tentang berkaitan ini. So jelas sebenarnya permainan mereka sebelum ini hanya sekadar untuk menaik undi. Sebab itu saya kata 3R, benda yang paling mudah nak main. Race, religion, royalty. Race, bangsa, religion, agama, royalty ni raja-raja. Dia tweak je 3 ni, dia sentuh je 3 ni, kita melompat. Habislah orang Melayu kita lepas ni terpinggir di bumi sendiri. Tambah sikit. Okey, kalau saya boleh tambah sikit lagi. Sebab tadi berhubung dengan Iswadi tadi cakap pasal isu kata ada cubaan untuk mencabar pengampunan diraja terhadap Dato' Sri Anwar Ibrahim. Okey, kalau kita lihat pada di awal-awal pengkhianatan berlaku,
Dan apabila ada beberapa ahli parlimen yang menentang, menyatakan bahawa tidak bersetuju dengan lantikan agung dan sebagainya, kita tidak bersetuju dengan lantikan Perdana Menteri sebab dia agung yang melantik. So puak-puak pengkhianat nasional ni menyatakan bahawa kita mencabar Majlis Raja-Raja, kita mencabar hak mutlak seorang agung, kita mencabar Majlis Raja-Raja, kita mencabar Raja-Raja Melayu lah. Tetapi adakah kita sedar kenapa perkara itu tidak timbul? Apabila mereka ingin mencabar pengampunan yang telah diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi di manakah keadilan? Di manakah keadilan yang mereka bicarakan? Bila kita kritik yang berkaitan dengan hak dia, dia katakan itu adalah satu sikap tidak tanggungjawab, satu sikap tidak menghormati institusi raja-raja. Tetapi bila mereka secara terbuka mempertikaikan bahawa pengampunan agung, isu itu tidak timbul. Mereka menyatakan bahawa saya tidak mencabar Majlis Raja-Raja, saya tidak mencabar agung. Tapi bila orang lain mempertikaikan, bercakap seolah begitu, dia katakan kita pertikaikan pula. Jadi sebab itulah saya cakap politik Malaysia ni sangat mudah dibaca. Sebab kalau kita melihat daripada politik-politik yang diamalkan oleh pengkhianat-pengkhianat nasional ni adalah politik-politik yang sempit. Politik-politik sempit, politik-politik yang saya suka untuk menyatakan perkara ni, saya suka untuk menggunakan terma mendoktrinkan pembodohan rakyat sebenarnya. Itulah doktrin yang digunakan oleh kerajaan pengkhianat nasional. Dia mengamalkan politik sempit untuk mendoktrinkan pembodohan rakyat. Itu saja. Tak lebih daripada itu. Terima kasih. Jadi betul lah kita kata tadi kalau kita tengok dipanggil fear mongering satu lagi doktrin membodohkan rakyat, agenda pembodohan rakyat. Sebab itu saya kata kalau kita tengok daripada segi pengkhianatan itu sendiri, kita sebut tadi kan, kalaulah sekiranya benda ini disebut oleh kita, Pakatan Harapan menyebut tentang pengampunan diraja, kita ni semua tuduh pendahaka dah ni. Tapi bila mereka yang mempersoalkan, dia seolah-olah kata ini bukan derhaka, ini cuma nak melihat balik bahawa agung telah diberi nasihat yang salah. Seolah-olah dia nak mengatakan agung kita ni bodoh. Ini yang nak dibawa oleh Barisan Nasional dan Pengkhianat Nasional ni. Seolah-olah menuduh agung kita bodoh, tidak mengetahui bagaimana menilai antara baik dan buruk, sedangkan yang memberi nasihat kepada agung kita pada waktu itu bukan calang-calang panelnya, daripada hakim, daripada lawyer yang dilantik sebenarnya, dan agung kita sendiri adalah orang yang sangat terpelajar. Jadi kalau mempertikaikan keputusan agung, sebab bukan panel pengampunan itu membuat keputusan, dia memberi cadangan, yang memutuskan adalah agung. Maka seolah-olah kita menuduh agung telah ditipu, seolah-olah begitu. Dan bagi saya itu jelas satu pengkhianatan oleh satu derhaka oleh seorang rakyat yang sanggup untuk menuduh agung kita seolah-olah tidak mampu membuat keputusan. Itu yang sebenar-benarnya. Dan ini yang rakyat kena bagi tahu, bahawa pengkhianat nasional ini yang kononnya memperjuangkan raja, memperjuangkan agung, memperjuangkan institusi diraja, sebenarnya mereka lah yang meruntuhkan institusi diraja kita yang sebenar-benarnya. Sebab itu saya bawa kepada isu seterusnya. Bila kita kata pengkhianatan ini, sebenarnya bukan kita yang mengkhianati mana rakyat apabila kita menolak pelantikan jatuhnya kerajaan pada waktu itu. Kita tak menolak pelantikan Datuk Seri Mahyudin Yassin kerana itu dah diangkat. Okey, kita tak menolak. Kita menolak yang sebelum itu. Tetapi dalam masa sama juga, kalau dikatakan kita menolak, mereka juga menolak pelantikan Tun Mahathir pada waktu itu menjadi Perdana Menteri. Itu sebenarnya. Now, isu saya seterusnya berkenaan dengan kepada Prof, berkenaan dengan komposisi ahli parlimen di dalam parlimen yang sekarang ini. Kalau kita tengok undi terhadap penukaran speaker itu, mereka hanya mempunyai 111 undi, sedangkan majoriti adalah 112. Kerana Maximus Ongkili tak datang. YB Maximus Ongkili sekarang ini dikatakan stroke di Sabah. Jadi dalam keadaan ini 111. Baru-baru ini mungkin Prof boleh ceritakan, ada terdapat undian yang akan crucial, undian akan berlaku dalam parlimen kali ini, dan bolehkah mereka berkemungkinan survive undian yang melibatkan orang kata saya panggil sebagai bajet yang akan berlaku pada tahun ini dengan komposisi parlimen yang mereka ada sekarang. Prof, silakan. Okey, kalau kita lihat tentang pengundian speaker hari itu, 111 dengan 109. 111
campur dengan 109 berapa? Berapa? 220. 2 tak ada. Mungkin YB Maximus sakit. Seorang lagi berkecuali. Okey, sebab timbalan speaker. Jadi benda ni adalah perkara yang sangat tidak bukan tidak relevan. Benda ni macam satu benda yang tidak meyakinkan sebenarnya. Sangat tipis tu. Jadi adakah maknanya apabila kita sekarang ni undi-undi yang tak percaya, contohnya bukan tu saja. Hari Isnin masa yang paling krusial sebenarnya. Hari Isnin ini, hari itu dibentangkan rang undang-undang tambahan perbekalan untuk 3 kementerian. Jadi kalau kementerian ni bila ditubuhkan, apa kesannya? Menteri gaji berapa? Timbalan menteri berapa? SU KSU berapa? Berapa orang pula pegawai-pegawainya? Pegawai-pegawai, setiap pegawai itu berapa? Anda peruntukkan tambahan segala semua ni. Ini bukan sikit punya bajet. Jadi sekarang mereka sedang berbahas dan kita hari itu jangkakan hari Khamis petang. Tetapi nampaknya perbahasan berterusan. Jadi hari Isnin ini insya-Allah akan mengundi. Jadi bila undi ini pun ada saat yang sangat kritikal. Jadi kalau kritikal ini, inilah saya rasa apabila sampai kita hampir kepada itu, maka dikeluarkanlah satu fitnah yang begini untuk menggoyangkan kepercayaan orang kepada Datuk Seri Anwar. Saya rasa ini pun permainan. Kita tidak tahu, banyak benda yang kita tidak tahu, yang benda-benda yang luar jangka. Tapi benda-benda ini memang sentiasa dalam saya rasa, Perdana Menteri sekarang pun hati dia pun tak tentu arah. Jalan ke tidak ni? Boleh ke tidak ni? Jadi banyak benda yang serba tak kena dalam keadaan macam saya rasa menderitalah hidup kalau macam sebab kita ni tidak akan kuasa tu. Orang yang tak kuasa ni dan kuasa itu didapati secara yang begitu, maka itu kita akan benda tu goyang dan rakyat ni rakyat ni macam tu lah. Rakyat ni macam dikata tadi, rakyat ni perbodohkan. Saya tak ingat siapa yang bercakap. Adakah ataupun di mana saya baca, iaitu saya rasa tentang Hitler kot. Hitler mengatakan, kalau tak silap, boleh betulkan. Dia lihat macam dia kata ayam dia bagi ayam makan. Ayam tu dia cabut bulu dulu. Dia seksa ayam tu. Tetapi ayam tu lepas tu dia tabur makanan. Ayam tu ikut aja. Jadi kalau orang tu dia dapat, kata orang itu yang kata makan dedak tu, dia tak nak berfikir apa aku nak kisah benda ni dan apabila yang lompat-lompat ni ini sangatlah saya rasa sangat tidak bermoral ceritanya dan kita memang nak usulkan akta anti lompat. Sebab apabila melompat suka-suka hati macam kata lompat sana lompat sini ni, sekarang ni adakah tuan-tuan besok pilihan raya? Alah, buat apa nak pergi undi? Sebab apa? Kita tak tahu yang nanti kita undi tu, kita percaya, kita memberi undi macam nak gila lah tuan-tuan dulu berperang. Dah 20 tahun dah. Kerana apa? Kerana prinsip. Kerana idealisme. Hal 7 politik yang kita perjuangkan. Sanggup ni sanggup ada, saya tengok abang tu dekat Kelebang. Dia panjat. Pokok bukan main tinggi, naik risau kita ni nak turun. Tapi itu dia sanggup buat itu. Ya masing-masing ada peranan di peringkat masing-masing. Tapi kerana apa? Kerana idealisme yang dia nak. Tapi tiba-tiba YB yang dia menang, dia tiba-tiba lompat. Lain kali tak payah nak heboh-heboh. Besok lompat, dia lompat esok. Yang ni esok lompat. Di mana moral rakyat? Apa dia yang kita nak pertahankan? Tuan-tuan, pengkhianatan ini tidak pernah datang daripada musuh. Pengkhianatan itu datang dari dalam kita sendiri. Saya nak sentuh sikit. Daripada tengok suami kuncik sotong ke, cintaku lautan sepi ke, 7 hari mencintaimu macam nak gila orang bincang tu, lebih baiklah tengok cerita Ertugrul. Bagaimana kerajaan Osmaniyah tu. Jadi cerita tu banyak betul menceritakan pasal pengkhianatan. Kita nak berjaya dia khianat. Kita nak berjaya dia khianat. Macam-macam khianat. Dan kita di sini pun sebenarnya sekarang dalam kita nak membetulkan keadaan sekarang, banyak pengkhianatan berlaku, banyak perkara berlaku antara kita sendiri dan sebab kita
apabila kita pegang sesuatu itu, bagi saya politik yang tidak ada prinsip adalah politik yang hilang arah. Jadi tanya, ya, kita punya iman, ya, kita punya apa ni, kita ada, jangan kita berpegang kepada sesuatu itu tidak ada apa-apa. Ikutlah, siapa bagi aku duit aku ikut, siapa bagi aku barang aku ikut. Aku ikut YB ni, apa dapat? Ikut YB Rosna, apa dapat? Bukan dapat apa-apa. Jadi benda-benda macam tu, kalau apa yang kita niatkan, apabila kita membuat sesuatu, itulah kita dapat. Ya, kalau kita nak benda tu, kita dapatlah. Kalau kita perjuangkan itu, itulah kalau jenis pemimpin yang kita ikut itu. Jadi tuan-tuan, kita ni yang penting adalah pengundi dan rakyat. Ya, seorang YB, seorang pengkhianat itu tidak lahir kalau kita tidak menyokongnya. Ya, jadi benda itu kitalah. Tanpa tuan-tuan, ya, kita tak ada di sini. Oh, semangat dah Prof. Itu dia pengalaman orang yang kena khianat. First hand. Temukan kepada Prof. Sebab dia faham. Antara orang yang kita semua lah rasanya kita ada juga offer-offer tersebut. Tetapi kita faham arti prinsip perjuangan dan kita tahu duit tu tak ke mana. Orang bagi 10, 20, 50 juta pun habis duit tu. Tapi di akhirat kelak kita akan ditanya. Benda tu kekal abadan-abadan, selama-lamanya. Pengkhianatan itu bukan terhadap kita. Kita boleh minta ampun dengan orang seorang. Kalau seluruh rakyat dia minta ampun seorang-seorang, yang mana mengundi kita dulu. Ini saya nak bagi tahu kepada YB. Okey, soalan second round ni last kepada Datuk Halim kita. Bagaimana? Ni PRU ni tak lama ni. Saya ada jangka ujung tahun ni, ada jangka tahun depan. Bagi saya lah, bagi saya since Muhyiddin dah nak join pengkhianat Mufakat Nasional ni, bagi saya dia tak akan berlaku dalam masa terdekat. Tetapi SPR bersedia lah. Whatever it is, saya nampak bahawa apa keadaan sekalipun, saya sendiri going on the ground. Tak ada orang bayar, tak ada duit. Dapatlah alhamdulillah sikit-sikit donation daripada rakan-rakan. Terima kasih yang derma saya punya perjalanan. Saya pergi on the ground atas tujuan apa? Niat ikhlas untuk kita nak go on the ground, kumpul rakyat-rakyat, rakan-rakan kita untuk gerakkan. Tetapi gerakan saya seorang tak cukup, tuan-tuan. Saya nak setiap seorang kita sedar bahawa apa saya buat ni, saya buat rippling effect. Maksudnya macam saya balik batu dalam tasik yang tenang. Tujuan saya nak buat riak. Riak itu saya harapkan jadi ombak. Okey, untuk soalan Datuk Halim, apa antaralah persediaan MPN Negeri Melaka ini dalam pemilihan calon akan datang? Mungkin tak payahlah nak reveal semua strategi kan, bagi memastikan antara ciri-ciri calon yang kita pilih nanti agar tidak berlaku lagi pengkhianatan kali kedua. Dan hadis Rasulullah kata bahawa orang mukmin itu tidak akan jatuh ke dalam lubang biawak 2 kali. Tak apa, ini baru kita jatuh sekali ni, kita tak nak lagi jatuh kali kedua. Mungkin Datuk boleh komen sedikit apa persediaan kita dalam menghadapi pilihan raya itu. Satu, apa benda dah dibuat. Kedua, daripada segi pemilihan calon yang bakal kita nak rungkaikan nanti, apa benda yang mungkin MPN ada bincangkan. Jangan reveal semua, tak boleh, itu rahsia lah. Silakan. Okey, kita ahli politik ni, kita jangan biarkan nafsu kita ni menguasai fikiran kita. Kita sebenarnya fikiran ni menguasai nafsu kita. Kalau nafsu dah menguasai fikiran, ini yang akan jadi pengkhianatan, mudah dijual beli maruah. Kita ni biar hilang jawatan, kita jangan hilang maruah kita bila kita berpolitik. Okey, berkenaan dengan soalan saudara Iswadi tadi. Okey, kita tak mau masuk lubang biawak 2 kali. Jadi pada saya sebenarnya, untuk calon-calon yang akan datang, jika berlaku pilihan raya dalam masa terdekat, saya nakkan satu orang calon yang betul-betul ada prinsip perjuangan, dan mana-mana calon yang ada 2 kolam, yang pernah dalam diam-diam membuat perjumpaan, kita pun dapat maklumat. Kita calon-calon ni kita akan tolak terus. Kita takkan bagi ruang lagi. Dan juga kita akan tengok calon-calon yang telah menang tetapi kurang sangat turun di padang. Ini pun kita akan tolak. Sebab kita tak nak bila dah menang kita lupa diri kita, mana asal kita. Sebab kita naik ni ialah pengundi-pengundi dan ahli-ahli kita yang bertukar lumbus, memasang bendera, macam-macam lah. Dia pun tak minta apa pun. Dia nakkan muka kita ni selalu turun di bawah. Ini kadang-kadang sebulan sekali pun dia payah nak tengok. Kadang-kadang telefon pun
payah nak angkat, dan WhatsApp pun kadang-kadang payah nak jawab. Kalau jawab hantar WhatsApp minggu ni, minggu depan dia baru balas. Tapi masalah tu dah tak ada lagi. Jadi kepada calon ni tak banyak. Kita sebab dalam PH ni ada tiga parti. Jadi kita kena bagi-bagi, dan mana yang kita rasa kita boleh menang dan rasa kita ni boleh ke depan, kita kena tunjukkan kita boleh ke depan. Keadilan buat PIU 14 dulu kita bertanding 8. Adun parlimen 2. Tapi alhamdulillah kita menang dua-dua parlimen, dan DUN kita menang 3. Tapi seorang dah melompat. Itulah jadinya pengkhianatan ni yang Prof cakap tadi. Dia bermula daripada dalam parti kita. Kalau musuh di luar kita nampak, tapi kalau musuh dalam parti ni memang kita tak nampak, dan kita pun tak tahu dia buat apa di dalam. Tapi saya haraplah benda ni, pemutihan ni berterusan. Kita akan buat dan kita hantar laporan pada lembaga disiplin. Mana-mana ahli kita, terutama yang nak menonjolkan diri sebagai calon, kita akan perhatikan, dan kita pun ada SP kita sendiri juga. Tapi SP ni biar ada bukti. Dia berjumpa dengan kartel yang dulu ni, sekarang ni dia tak tahu parti mana dia nak masuk. Sekarang saya dengar si Kitul tu kartel, dia nak pergi bersatu pula. 22 bulan dia akan umumkan dia nak menyertai bersatu pula. Tak tahu apa jawatan dia dapat, kita tak tahu. Sebab sekarang ni bersatu dalam pemilihan. Saya pun ingat pun pemilihan dia pun tak lama kot. Buat Masjid Tanah bermula hari ni. Jadi yang 8 kursi itu kita stay lagi 8, sebab kita dalam perancangan untuk perundingan kursi dengan 3 parti. Tapi saya tak boleh lah nak buka benda ni pada umum. Sebab kita mana yang sulit kita kena sulitkan, mana yang kita boleh keluar kita keluarkan. Sebab calon yang akan datang ni memang penting. Sebab bila kita dah menang 22 bulan ni, orang yang tak jadi calon dia nampak macam-macam dapat. Dia pun nak jadi calon juga. Tapi itulah, kita jangan berebut dengan calon. Kita ada lagi banyak jawatan, dan sebenarnya kalau kita betul-betul faham sebenarnya politik ni, biarlah anak-anak muda jadi pelapis sebenarnya. Sebab kita ni janganlah jadi macam UMNO dulu sampai 5 penggal. Dah tepu dah terlanggar dinding, dia tak boleh fikir apa. Asyik-asyik gotong royong, asyik-asyik tanah gotong royong, tanah kubur, lepas tu cat balai. Itulah wakil rakyat yang dah 5 penggal, apa yang jadi pada UMNO. Jadi kalau Pakatan Harapan ambil alih kerajaan ni, atau masa terdekat, atau PIU 15, saya nak biar kita tetapkan satu orang tu, satu calon tu biar 2 penggal saja. Itu saya pohon. Sebab apa? Kita bagi ruang pada anak-anak muda untuk kedepankan diri dia. Sebab tak payahlah kita sampai dah 70, ada tu 95 pun nak jadi PM lagi. Ini yang jadi masalah kita. Yelah, kita akur dia sebagai negarawan 22 tahun, tapi kita dah bagi ruang 22 bulan, cukup-cukuplah. Bagi anak-anak muda yang boleh ke depan, dia yang boleh menentukan masa depan. Sebab kita tengok hari ni penamaan calon Slim, pejuang masuk. Tapi kita kita doakan yang baik-baiklah. Kita tak nak benda tu jadi apa. Sebab yang pihak atas ni yang bergaduh, tapi yang bawah-bawah ni baik Bersatu ke, baik PAS ke, baik UMNO, jadikan dia rakan. Sebab dia ni modal kita dalam pilihan raya. Dia tak ada apa pun, dia tak tahu. Terutamanya Bersatu ni dia dalam keadaan tak tahu mana bapak dia, tak tahu mana mak dia. Yang merah ada, yang hitam ada, sekarang pejuang pula ada. Dah 3 dah bapak dia. Dia pun dah pening kepala, mana satu sekarang ni dia nak ikut. Jadi sebenarnya kita boleh ambil kesempatan ni, kita boleh jumpa dia, kita terangkan. Inilah padah dia bila pengkhianatan berlaku, jadi huru-hara Malaysia ni. Dan bila pengundian speaker tu 111 dengan 109 ada di kerajaan kita tak kukuh, pelabur pun sebenarnya takut nak melabur. Jadi ni sikit saya tambah.
Okey, bila moratorium ni habis bulan 9, bulan 10 start bayar hutang. Jadi kita dalam masa ke depan tu kita akan rasa macam mana perit dia perbelanjaan kita. Mungkin sebab kita ni dulu sepatutnya 6 bulan tu selama 6 bulan tu tak perlu bayar, patut kita simpan duit. Tapi tahulah rakyat Malaysia ni hujung minggu penuh, baik PD baik Melaka. Jadi duit tu tak tersimpan. Jadi saya ambil peluang ni lah, ambil kesempatan ni, saya nasihat pada diri saya juga, pada rakan-rakan yang pendengar dalam FB, kita kena berjimat cermat, beli benda yang patut, sebab kuasa membeli akan datang dah kurang. Barang banyak, kuasa beli dah tak ada. Terutama kepada anak-anak muda yang terkesan dengan diberhentikan kerja dan juga dikurangkan gaji. Sebab moratorium tambahan 3 bulan tu ada yang tersasar kepada yang berhenti kerja dengan yang kurangkan gaji. Jadi itu sebab saudara Iswadi bagi tahu ni, kesan pengkhianatan tu sangat besar, kesan dia terutama pada rakyat di bawah lah. Yang susah tu bertambah susah, yang senang bertambah senang. Tengoklah, kita agak Iswadi pun tak kenal menteri dengan timbalan menteri yang dilantik oleh PN ni. Saya tak kenal. Saya cuma kenal masa PKP ni itulah pengarah kesihatan Malaysia tu, dengan Ismail Sabri Yaakob. Yang lain saya tak kenal, sebab menteri kesihatan dulu ada sekali dua, lepas tu dah tak nampak dah. Tu sebab bila pengkhianatan ni, kalau kita tengok sendiri sebenarnya ada hikmah dan ada baik dia, ada buruk dia. Kita di segi parti, kita tahu mana kawan, mana lawan, mana kaca dan mana pemata. Tapi saya harap mana-mana anggota keadilan, terutama yang tinggal, kita kena satu hati. Kita nak satu hati supaya keadilan ni menjadi parti yang kuat pada masa yang akan datang. Okay. Terima kasih kepada Dato' Alim. Terima kasih. Pesanan yang sangat baik tadi sebenarnya, dan untuk utama dalam rainy days, maksudnya bulan 10 dia start bayar moratorium. So duit dah start keluar. Sebelum ni tak bayar kereta, tak bayar rumah. Sekarang dah start dah bayar kereta, dah start bayar rumah dah. Jadi kesannya itu kesan akibat lah. Alhamdulillah, nasib baik saya kereta tinggal 1 bulan. So bank tak nak terima bayaran saya, tengah 1 bulan lagi. Dia kata saya bayar, dia reject balik. Apa hal lah ni kan. Dia kata moratorium juga. Tak apalah, tinggal 1 bulan, hutang habis. Jadi akhirnya kita kata, ini kesimpulan, kita simpulkan. Saya nak bahaskan tentang debat malam tadi, tapi saya dah bahaskan malam tadi, mungkin tak sempat. Kita nak tengok kesimpulan. Kita kata, saya boleh cakapkan bahawa kalau kita tengok debat malam tadi itu, kita nampaklah kepincangan negara itu baru tabung haji. Kita belum cerita Felda, PUNB, Khazanah. Kita banyak institusi-institusi kerajaan yang kita tahu dan tidak tahu. Ada yang kita tak tahu sebenarnya tau. Berlaku pengkhianatan. Tadi saya boleh cakap dengan bekas tentera berkenaan dengan penyelewengan di dalam projek-projek tenteraan umpamanya. Benda-benda macam tu. So take aways, last kali, apa kesimpulan anda boleh nyatakan sebagai panel kita? Saudara silakan. Jadi untuk akhir sekali ni, saya punya kesimpulan, kita sebagai rakyat, kita hendaklah bersatu padu. Saya menyeru kepada diri saya dan juga tuan-tuan juga, supaya kita sama-sama bekerjasama, bersatu padu, bergandeng bahu untuk kita menumbangkan pengkhianat nasional yang menjadi kerajaan pada hari ini. Hendaklah kita bekerjasama, bersatu padu, menggembeling tenaga untuk menggembeling tenaga rakyat, untuk kita sama-sama memastikan mereka jatuh. Sebab kita percaya bahawa rakyat adalah hakim negara. Rakyat adalah hakim negara. Maknanya kuasa rakyat adalah kuasa yang sebenar, yang boleh menentukan perjalanan sesebuah negara terpulang pada rakyat. Jadi saya menyeru kepada semua yang hadir di dalam dewan ini ataupun di dalam Facebook Live, untuk kita sama-sama mempertahankan mandat rakyat, kita tumbangkan kerajaan pengkhianatan nasional yang hadir pada hari ini. Itu saja. Silakan Prof. Okey, saya ada pantun satu lagi. Setelah roboh kota Melaka, Kitol dan Mudalia memang dipersalahkan. Kita terus mantapkan jiwa. Kita mesti terus melawan.
Jadi satu lagi ya, kita ni parti keadilan dan kita telah dikenyati sangat sakit. Parti kita lah yang paling sakit sekali. Ya, jadi kita kena tiba masanya kita kena letakkan sesuatu pada tempat yang betul. Itu makna keadilan. Kita tidak ada masa lagi ya untuk ya bergaduh sama sendiri. Jangan bergaduh pada perkara sunat. Ya, kita kena tahu apa yang wajib. Jadi kita sendiri sama-sama ingat mengingati. Saya bersyukur sangat ya, di Tangga Batu ini saya dapat ya dengan mantan MPKK semua ni kita masih bergerak sekali. Kita percaya sebab apa KPI yang telah ditunjukkan dalam masa 2022 itu adalah tinggi, sehingga kan ada adun ya di sini yang tidak tahu nak cari siapa untuk jadi JPKK, masih memerlukan orang kita. Jadi maknanya teruskan ya usaha-usaha saudara, tunjukkan ya bahawa kita ni boleh ya buat sesuatu yang lebih baik untuk negara kita. Okey, untuk akhir je lah untuk pendengar-pendengar, kalau kita ingat lagi kata-kata presiden kita ialah parti ni parti kita, parti ni parti derita, dan parti ni diangkat oleh rakyat yang susah. Jadi kita kena pegang kata-kata ni. Sebenarnya kita tak ada toke, tak ada orang kaya, tak ada apa bersama parti ni. Parti ni adalah dengan kita semua yang di bawah. Jadi kita kena ambil pendekatan, jaga parti ni elok-elok. Kalau yang lama-lama dah tak ada, anak-anak muda kena pertahankan prinsip parti ni. Sebab kita tak nak parti ni menjadi parti UMNO yang menyentah selama 60 tahun, yang kaya tambah kaya, yang susah tambah susah. Jadi kita nak parti kita ni bila diberi mandat oleh rakyat, kita kena jaga, kita kena lebihkan rakyat yang perlu kita bantu. Jangan kita bantu kroni-kroni kita yang walaupun nampak senang pun kita bantu. Contoh apa yang berlaku pada PKP ni adalah banyak menunjukkan apa dia tu, sebab hikmah dia ambil pemerintahan di masa PKP. Dalam PKP tu bila kit makanan dihantar 100, tapi sampai pada rakyat dah jadi RM60, RM70, RM30. Ni menteri jawab sendiri sebagai kos pengangkutan. Apa nak jadi sekarang? Kalau RM35 pun dia nak sapu duit rakyat, kalau juta tu berapa dia? RM35 harga barang, RM60 kos pengangkutan. Dah terbalik dah cakap tadi. Itu lagi sikit. Itu sebab kita kena ingat yang hak kita kena bagi hak dia. Itu sebab dulu Melaka ni duit zakat pun habis di Songlam. Jadi kita kena jaga. Sebab penggunaan duit ni memang kita tak kena masa kita ambil. Tapi kalau Allah Ta'ala nak tunjuk, dia bagi pada anak-anak kita balasan tu. Jadi kita nak ingat, kita ni orang Islam, ada tata etika yang kita perlu jaga. Sebab dalam agama kaum mana pun, bangsa mana pun, kita kena berlaku adil pada rakyat. Jadi saya akhir sekali saya ucap terima kasih kepada Saudara Iswadi. Memang inilah satu-satunya insan yang turun ke mana-mana dengan titik peluh dia sendiri untuk menyedarkan rakyat yang terkesan di bawah. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi pada rakan-rakan pendengar dalam FB dan juga yang ada pada dalam Dewan. Saya Angga Iswadi, Rafizi the second. Ya, jadi cuma hikmah pengkhianatan ini ialah kita dapat menilai. Adakah yang tiba-tiba muncul mengikut kita itu genuine membantu kita. Jadi ini syukurnya kita dapat nilai sekarang. InsyaAllah kalau kita menang sekali lagi, dapat menguasai kerajaan sekali lagi, kita dah dapat menilai siapakah orang yang betul-betul ikhlas menolong kita, dan siapa hanya apabila kita ada kuasa mereka di keliling kita, tetapi bila kita sudah tidak ada apa-apa, mereka in fact mengkritik
dan menjatuhkan kita, ya, kempen menjatuhkan kita. Terima kasihlah. Terima kasih kepada ahli panel saya pada hari ini. So take aways kita hari ini, pertama, pengkhianatan itu ada cost. Cost dia bukan setakat kepada kami pula, saya tak adalah, kepada YB kita, bukan setakat kepada parti kita, tetapi kepada rakyat kita. Rakyat ni paling menderita. Dalam keadaan kita susah, PKP tu jatuh kerajaan, itu yang tadi RM100 35 je sampai kepada rakyat. Itu yang paling simple. Janji yang dah Prof dah, bukan YB dah luluskan, tak dapat sebab apa? Dah bertukar tangan. Ahli parlimen pun tak tahu penyelaras siapa di parlimen sekarang. Nak tanya, kita pun tak tahu. Kerajaan sekarang tak bagi tahu. So kerajaan sekarang dalam keadaan kucar-kacir, pengkhianat nasional kucar-kacir. Kerana apa? Jiwa-jiwa mereka, walaupun mereka menang, mereka tidak menang. Kita walaupun kita kalah, kita tetap menang. Kerana apa? Hati kita bersatu, hati kita berpaut di bawah apa? Di bawah satu prinsip. Itu yang paling utama. Sebab itu saya kata take aways kita adalah selagi mana kita bersatu padu, ketahuilah bahawa jiwa-jiwa ini kita boleh ikat dengan prinsip, jiwa-jiwa ini kita boleh sedarkan dengan ilmu dan juga knowledge yang kita sampaikan. Saya kata ubat kepada kejahilan itu adalah ilmu. Ubat kepada tidur itu adalah kesedaran. Tugas saya sedarkan setakat apa yang saya mampu. Tugas tuan-tuan dan puan-puan kalau tak mampu bercakap macam saya, share. Sebab sekarang ni tak payah ketuk pintu, 2-3 ribu orang tengok live. Kalau esok dan 2-3 hari 100 ribu boleh capai. Mana kita nak ceramah 100 ribu tuan-tuan? Sekarang ni moden. Sebab itu saya akhiri dengan satu pantun jugalah. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, seperti mana saya kata, lawan, tetap lawan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.